Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Telah berkata Imamul Allamah Abdul Qasim Al-Qushairi, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Ibrahim bin Adham diundang ke sebuah pesta atau jamuan. Ketika dia duduk, orang-orang mulai bercakap dan memfitnah orang lain. Dia lalu berkata, kebiasaan kami adalah makan daging sesudah makan roti. Anda pula makan daging lebih dahulu. Ucapan ini merujuk kepada firmanullah Ta'ala, وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. Janganlah kamu saling mengumpat. Maukah salah seorang di antaramu memakan daging saudaranya yang mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepada perbuatan itu. Salah seorang sufi berkata, diam adalah bahasa ketabahan. Salah seorang dari mereka mengajarkan, belajarlah diam sebagaimana kamu belajar berbicara. Jika bicara dahulu menjadi pembimbingmu, maka diam akan menjadi pelindungmu. Dikatakan, kesopanan lidah adalah diamnya, dan lidah adalah seperti seekor binatang buas. Jika engkau tidak mengikatnya, dia akan menyerangmu. Abu Hafs ditanya, keadaan manakah yang lebih baik bagi seorang sufi, diam atau berbicara? Dia menjawab, jika si pembicara mengetahui ada kesan negatif dari bicara, maka hendaklah dia tinggal diam. Kalau boleh selama usia Nabi Nuh. Tapi jika orang yang diam mengetahui kesan negatif dari diam, maka hendaklah dia berdoa pada Allah agar diberi waktu 2 kali usia Nabi Nuh untuk dia dapat berbicara. Dikatakan, diam bagi kaum awam adalah dengan lidahnya. Diam bagi kaum arif adalah dengan hatinya. Dan diam bagi para pencinta adalah menahan fikiran menyimpang yang datang kepada hati sanubari mereka. Dikatakan kepada salah seorang sufi, berbicaralah. Dia menjawab, saya tidak punya lidah. Tidak ada tempat di mana saya dapat mendengar. Salah seorang sufi menuturkan, saya berdiam diri selama 30 tahun tanpa mendengar sesuatu pun kecuali hati saya. Setelah itu saya diamkan hati saya selama 30 tahun tanpa mendengarkan sesuatu pun kecuali lidah saya. Salah seorang sufi menyatakan, jika lidah anda didiamkan, maka belum tentu anda telah diselamatkan dari kata-kata hati anda. Jika anda telah menjadi batang tubuh yang kering kontang, anda masih belum terbebas dari kata-kata hawa nafsu anda. Dan bahkan jika anda berjuang dengan susah payah, jiwa anda masih belum akan berbicara dengan anda sebab ia adalah tempat tersimpangnya rahsia. Dikatakan, lidah seorang tolol adalah kunci menuju kematian. Dikatakan juga, jika seorang pencinta berdiam diri, maka dia akan binasa. Dan jika seorang arif berdiam diri, dia akan berkuasa. Al-Fudail bin Iyad menyatakan, barang siapa menghitungkan kata-katanya termasuk dalam amalnya, maka kata-katanya akan menjadi sedikit dan hanya bersangkutan dengan urusannya sendiri sahaja.
Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sedang penonton semua, masih kita bercakap tentang antara kelebihan diam atau kelebihan berbicara. Kita bercakap secara asal keselamatan. Al-aslu fis salamah. Sebagaimana kata Imam Qushairi yang terdahulu, bahawa memperbanyakkan diam punca keselamatan. Bila kita nak bandingkan antara diam dan bercakap, mana yang lebih baik? Pertama, kita tak kata diam itu secara mutlak baik. Sementara kita juga tidak berkata berbicara itu mutlak baik. Yang melihat kepada keadaan, melihat kepada siapa. Kerana itu setengah ulama berkata, kalau sekiranya dengan diam itu menyelamatkan kamu, maka berdiamlah walaupun selama umur Nabi Nuh. Umur Nabi Nuh AS lebih kurang 1000 lebih tahun. Atau setengah menyebut umurnya 1600 tahun. Dakwah Nabi Allah Nuh AS 950 tahun. Campur umurnya sebelum jadi Nabi dan juga umurnya selepas dakwah. Maka setengah ulama menyebut sehingga 1600-1700 tahun. Ini umur Nabi Nuh AS. Tuan-tuan sekalian, bila kita melihat bercakap boleh memberi mudarat, maka diam walau selama umur Nabi Nuh. Tetapi kalau sekiranya dengan bercakap memberi manfaat, doalah biar kita dapat umur 2 kali Nabi Nuh. Artinya 2 kali Nabi Nuh AS. Bila kita sebut umur 2 kali Nabi Nuh AS, artinya manfaat untuk kita berkata-kata lebih baik. Jadi kalau kita nak kata antara diam dan bercakap mana lebih baik, kedua-duanya melihat kepada keadaan dan juga melihat pada seseorang. Ulama di hadapan orang awam, maka dia perlu bercakap dan berkata-kata kerana ia nasihat, dan ia termasuk dalam hadis Nabi, balighu anni walau ayat, sampaikan walau satu ayat. Dan orang awam bila melihat kemungkaran, maka Nabi kata, man ra'a minkum munkara falyughayyirhu bilisanihi, man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi, wa man lam yastati' fa bilisanihi. Siapa yang melihat kemungkaran, maka ubah dengan kuasa, dengan tangan. Kalau tidak mampu, maka dengan lidah. Dalam menyuruh kebaikan, maka menyuruh dengan lidah. Tetapi kita bercakap dalam hal diam ini dalam perkara-perkara yang boleh beri mudarat pada agama. Kita diam pertama sebab kita jahil, maka kita nak banyak diam. Kerana kalau kita banyak bercakap, menzahirkan kebodohan kita dan merosakkan kita. Terutamanya tuan-tuan, bila kita jenis bercakap ikut dan kita tanpa ada satu batasan, kita bimbang, ia membahayakan. Yang kedua, kita nak diam di hadapan orang yang lebih mulia daripada kita, seperti ibu bapa kita, seperti orang-orang yang lebih tua daripada kita. Dan yang ketiga, kita nak belajar diam di hadapan orang yang lebih alim daripada kita, lebih berilmu daripada kita. Hatta kalau kita sudah pun menjadi orang alim, kita tahu ada orang yang lebih alim. Walaupun seorang itu namanya ulama, dia tahu ada yang lebih ulama padanya untuk dia diam ketika itu. Dan kita juga memilih diam bila mana kita nak berfikir. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, bila ditanya sesuatu, maka dia diam. Orang berkata, kenapa? Aku sedang berfikir. Apakah menuturnya lebih baik atau diam? Artinya kita juga diam dalam hal tersebut. Diam juga mulia bila mana kita nampak mudaratnya lebih besar kalau daripada kita bercakap. Saya boleh bercakap tapi datang mudarat, maka lebih baik saya memilih diam supaya mudaratnya tidak besar, mudaratnya tidak melangkaui dari apa yang kita bayangkan. Umpama seorang bila mana berbala bermusuh, apakah dia milih bercakap atau diam? Boleh saja dia bercakap membela dirinya, tapi kalau dia melihat dengan bercakap mendatang mudarat lebih besar, maka sebaiknya dia diam. Kerana itu banyak permusuhan terselesai dengan sebab diam berbanding selesai dengan sebab bercakap. Kadang-kadang bila seorang bermusuh, diam je lah. Maka diam tadi akhirnya menghilangkan kepanasan permusuhan, perbalahan.
Demikian juga bila kita berhadapan dengan orang yang dengki. Bila orang dengki, walaupun dia tak berkait pun, dia cuba nak kaitkan dirinya sebab dia dengki pada seseorang. Walaupun dia tak terlibat dalam kejadian, dia cuba libatkan dirinya. Walau dia mungkin bukan lagi ahli satu persatuan pertubuhan, dia cuba untuk libatkan dirinya kerana kedengkian yang ada. Maka kita bila berhadapan dengan orang dengki dan juga berhadapan dengan orang yang bila bercakap tidak memikirkan kesan jangka panjang, kita memilih diam. Ia jauh lebih baik. Jadi dalam hal-hal senarai diam, ada waktu, ada keadaan, ada ketika, ada kita katakan orangnya. Namun yang kita bicarakan dalam beberapa hari ini tentang diam, pada perkara yang beri mudarat, pada perkara yang tak untung. Di antaranya daripada kita bercakap mengumpat seseorang, lebih baik kita diam. Bila Allah Ta'ala sebut dalam Quran, وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. Jangan kamu mengintip. Ada orang cuba mengintip, cari kesalahan orang. Mengintip. La tajassus, jangan intip. Kalau tu rumah tangga orang lain, kita jangan menyibuk lah. Nak tahu kenapa dia bercerai, kenapa dia berbalah, kenapa dia bertengkar. Buat apa kita mengintip rumah tangga orang? Kita tak ada kena-mengena dengan dia. Namun ramai manusia perangainya suka mengintip. Suka nak tahu walaupun dia tak ada kaitan langsung. Allah kata, wala tajassasu, jangan mengintip. Dan Allah sebut, wala yaghtab, jangan kamu mengumpat. Wala yaghtab ba'dukum ba'da, sebahagian kamu dengan sebahagian yang lain. Apakah kamu suka memakan daging saudara kamu yang sudah mati? Kenapa? Tuan-tuan, bila kita menyebut seorang yang tidak ada di hadapan kita dengan keburukan, dia tak dapat bela diri dia. Maka sama seperti seorang yang sudah berada menjadi mayat di hadapan kita yang tidak boleh membela dirinya. Lalu kita pun mencubit dagingnya, memakan dagingnya. Sebab itu Ibrahim bin Adham satu hari bila dijemput ke satu jamuan, tiba-tiba dalam ahli majlis tersebut, dia orang ngumpat tu, cerita orang tu, cerita orang ni, hal keburukan. Lalu kata Ibrahim bin Adham, kami diajar untuk makan roti dulu baru makan daging. Lalu kata ahli majlis, kami memang makan roti dulu. Ini menjadi tradisi, menjadi adab dalam makan. Bila kita makan yang lembut dulu, yang mudah dulu sebelum makan yang keras. Umpamanya, ada roti dengan daging, kita akan memilih roti terlebih dahulu. Itu adab dia. Antara bubur dengan nasi, kita makan bubur dulu. Antara buah dengan daging dan sebagainya, kita pilih buah dulu. Memang adabnya ialah kita makan apa yang paling lembut dulu. Sebelum keras. Bukan starting tu sup tulang. Keras sekali makan sup tulang. Yang lembut ni ada. Taklah berdosa, tapi adab dalam bab makan. Memakan yang mudah dihadam terlebih dahulu berbanding yang berat. Jadi bila ada roti dengan daging, mulakan dengan roti. Namun, kata-kata Ibrahim bin Adham bukan bercerita tentang adab makan, tapi ia satu sentiran halus. Kamu ni belum makan lagi dah makan daging orang. Macam tu. Terus makan daging orang, terus mengumpat-umpat. Menyebut-nyebut keburukan orang tanpa apa-apa maslahat. Tanpa ada kebenaran syarak. Ya, kadang-kadang boleh kita sebut keburukan orang kerana kebenaran syarak. Dan secara umumnya tak boleh. Secara umumnya. Dan kita katakan, kadang-kadang kita boleh berbohong dengan kebenaran syarak. Secara umumnya tak boleh. Kebenaran ada. Maka kita memahami sesuatu berdasarkan kepahaman syarak. Kadang-kadang kita boleh kedekut dengan kebenaran syarak. Tetapi secara umumnya kita pemurah. Ada waktu, tuan-tuan, kita boleh kedekut dengan keizinan syarak. Syarak menyuruh kita kedekut. Sebab itu disebut dalam hadis, man mana'a lillah, siapa yang kedekut kerana Allah. Lama seorang ayah, dia tak nak bagi duit ke anak dia supaya anak dia dapat bekerja, berusaha, bukan minta dengan dia. Dia pun kedekut. Seorang tidak mahu beri duit kepada orang yang meminta supaya orang ni berusaha. Supaya tidak memberi mudarat kepadanya berbanding meminta-minta. Yang mungkin menjatuhkan maruahnya, merosakkan kepribadiannya. Maka kedekut tadi bukanlah kedekut sebab kita kedekut. Kerana ada pengajaran, ada kebaikan. Sebab itu tuan-tuan, setiap kali kita nak memahami syarak, kita tidak memahami secara apa yang kita sebut ilmu yang mendatar.
kita memahaminya dengan ilmu yang sebenar. Ada orang dipaham ilmu mendata. Okey, ni kita tak boleh bohong. Ini mendata. Dan ada orang kata, nak bohong boleh. Bohong semua. Ini orang cari hawa nafsu. Tetapi bila orang yang mengetahui sesuatu selok-belok satu hukum, baru dia tahu bahawa berbohong itu salah. Tapi berbohong pada keadaan tertentu itu baik. Seperti seorang lelaki berbohong pada isterinya demi menjaga maslahat, demi menjaga hubungan suami isteri. Seorang berbohong bagi menyatukan orang yang berbalah, demi menjaga maslahat orang yang berbohong dalam strategi perang. Dan termasuk berbohong kepada berhadapan dengan musuh-musuh yang ingin menjatuhkan. Termasuklah sekiranya berbohong untuk menjaga maruah. Seumpama seorang tanya kita, dah sembahyang subuh belum? Kita tak sembahyang subuh lagi ni. Dah. Terkejut lewat. Kalau dia kata, tak terkejut. Jadi aib diri dia. Dan Islam menyuruh kita menutup aib. Dan berbohong itu tidak memberi mudarat pada orang lain. Ia menjaga maruah kita. Awak dengan suami awak okey ke? Okey. Walahan ni bergaduh, pinggang mangkuk terbang. Dia kata, okey, saya bahagia. Rumah saya macam syurga. Apakah kalau seorang tanya macam mana rumah tangga awak? Cakap benar tau, nanti berdosa cakap bohong. Kita putih saya memang gaduh dengan suami belah-belah. Tak, ini mendedahkan keaiban dan ini berdosa. Oleh sebab itu kita memahami sesuatu hukum dengan cara sebenar. Jadi tuan-tuan, kadang-kadang kita bila berhadapan dengan orang-orang yang dia ni dapat ilmu separuh, maka dia cuba untuk highlightkan separuh ilmu yang dia tahu. Yang separuh lagi yang dia tak tahu sebenarnya membinasakan dia. Macam orang belajar naik kapal terbang lah tuan-tuan. Dia pandai terbang, landing tak pandai. Tak meletup kapal terbang tu. Baik daripada awal dia tak pandai. Jadi pandai separuh ni bahaya. Separuh belajar. Dia cuma belajar terbangkan kapal terbang. Mau belajar terbang. Bak turun tak pandai. Macam mana nak turun ni? Kita rempas kapal terbang. Itu bahaya ilmu separuh. Sebab itu setiap ilmu perlu kita ketahui secara menyeluruh. Dan kerana itulah juga ulama-ulama menegur kita supaya tidak berguru dengan buku. Kerana buku tak akan beri semua persoalan pada kita. Dia tu cuma nak fokus pada apa yang ditulis. Namun persoalan yang mungkin kita tanya dalam jiwa kita tidak dijawab oleh buku. Dijawab oleh ulama. Sebab itu bila kita belajar dengan guru, kita baca buku, kemudian ulama menjelaskan ini maksud begini, ini maksud begini. Kerana para ulama dia ada gabungan, dipanggil gabung jaring ilmu. Ada setengah-setengah orang tuan-tuan dia tak belajar untuk guru, baca buku je, ambil buku baca kat rumah, ambil buku baca kat rumah. Akhirnya kepahamannya separuh. Dan dia tidak tahu bagaimana nak deal dengan perkara-perkara yang lain. Ini asas ilmu kita. Baik, kembali kepada tentang diam kita tadi, betapa perlu diam pada keadaan tertentu. Salah seorang sufi berkata, kamu belajarlah diam sebagaimana kamu belajar bercakap. Ini telah kita nyatakan sebelum ini. Dan kata para ulama lagi, jika bicara itu pembimbing kita. Dengan bicaralah tuan-tuan, saya dapat benda tu, dapat benda ni, boleh bimbing saya untuk itu, untuk ini. Ketahuilah diam itu adalah pelindung kamu. Tuan-tuan, bila kita diam, lindung kita. Pertama, lindung aib kita, lindung keburukan kita, lindung kejahatan kita, lindung dendam kita, lindung dengki kita. Ya, kita tak boleh elak dengki pada orang. Tapi macam mana kita tak naklah orang tahu kita dengki sesiapa? Diam. Maka tak ada orang tahu kita dengki ni, pantang ada peluang kita cuba nak burukkan orang tu, orang ni. Menampakkan dengki kita yang melampau. Sebab itu diam banyak kelebihan. Kerana itu kata ulama, waktu membahaskan apakah kelebihan diam ini yang dianggap sebagai pelindung, yang dianggap sebagai perisai. Yang pertama kata ulama, bahawa diam itu dalilun ala hikmah. Dalil orang ni ada hikmah. Sebab orang yang bodoh dia tak akan reti diam. Tak pandai. Dia tak akan pandai diam. Dengan siapa pun dia duduk, dia tak akan diam. Ini orang yang bodoh. Dia bercakap seperti orang gila. Tapi seorang yang memikirkan diam, itu tanda dia ada hikmah. Terutamanya tuan-tuan bila dia diam pada tempat yang sebenar. Memang dia ahli hikmah. Dia diam duduk dengan ulama besar, dia tak cakap. Bahkan dia minta nasihat dan dia dengar, dia teliti.
dijadikan sebagai tangkal dan azimat, kekuatan dan motivasi. Atau di hadapan ibu ayah ditunduk, patuh. Boleh jadi nak bercakap membantah cadangan maut, tak, saya diam. Dia hikmah. Dan demikian juga dia diam pada orang yang dia tahu tak akan beri faedah percakapannya. Sebagaimana kata Imam Syafi'i, aku kalau berdebat dengan orang alim aku boleh menang. Berdebat dengan orang bodoh aku tak boleh menang. Baik aku diam. Artinya bila berhadapan dengan orang jahil, maka diam. Bila Allah menyebut, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Bila mana orang-orang jahil bercakap, mereka berkata selamat, yakni diam. Yakni mereka memilih jalan selamat. Kita duk layan orang bodoh ni, tuan-tuan, tak habis cerita dia. Sebab memang dia tak ada kerja. Kita pula banyak kerja. Kerjanya untuk benda tu je. Sebab tu dia punya masa yang banyak untuk perkara-perkara tersebut. Kita ni banyak kerja lain. Lalu kita memilih diam. Sebagaimana kata Imam Syafi'i bahawa sukuti matjaran. Diamku ialah perniagaan. Aku akan dapat keuntungan. Diam ini satu ilmu perniagaan. Yang kedua, bila kita sebut diam, salamatun minal laghab. Selamat dari salah. Selamat kita daripada salah. Ini kelebihan bila kita diam. Yang ketiga, kata ulama, dalilun ala kamalil iman. Tanda orang diam itu sempurna iman dia. Siapa diam, nampak sempurna iman dia. Dan yang keempat, as-salamatu minal atabi fil mali wan nafsi wal 'aud. Dia selamat, maruah dia, harta dia, dirinya selamat daripada kesukaran, kesusahan pada harta, pada diri dan pada maruah. Sebab kita kalau cakap banyak, lepas tu nak bela balik, nak backup balik maruah kita, payah. Payah. Dah terlanjur banyak. Kita bila cakap-cakap banyak, tuan-tuan, harta kita pun boleh binasa. Kita tengok bila orang tu dibalik, diuji dengan kekayaan, dia pun cakap sedap, cakap sedap. Akhirnya harta ni terpaksa dia ambil. Tak apa, saya kaya, belanja, habis. Kesukaran pada hartanya. Oh, dia kaya, kita minta duit dia. Kita tipu dia. Akhirnya lihat kesukaran pada harta. Dia kerana dia bercakap lebih. Dan antara kelebihan diam bagi kata ulama, yang kelima, dalilu ala husnil khuluq wa taharatin nafs. Dalil akhlak kita baik dan hati kita bersih. Bila kita diam, tuan-tuan, itu dalil, tanda akhlak kita baik, hati kita bersih. Dan seterusnya, kelebihan diam ini, yang keenam, mahabbatullah thumma mahabbatun nas. Allah sayang, kemudian manusia sayang. Kenapa kita sebut kemudian manusia sayang? Kita nak, tuan-tuan, manusia sayang sesudah Allah sayang kita. Kita tidak mahu orang sayang kita dulu sebelum Allah sayang kita. Kerana ia akan rosak. Sebab itu apa pun dalam hidup kita nak cari redha Allah dulu. Sayang manusia datang kemudian. Sebab sayang manusia berubah-ubah. Dan berubahnya begitu cepat. Bila kita tak beri hak dia, maka dia mula marah. Bila kita beri hak dia, maka dia seronok. Ia berbeza dengan sayang kita pada Allah. Sebab itu, macam mana kita nak sayang manusia dengan sebenar? Sayang Allah dulu, daripada sayang Allah turun pada sayang manusia. Jangan sayang manusia kemudian naik pada sayang Allah. Dia tak jadi. Dia tak mampu. Kerana tidak ada tangganya. Maka sayang Allah dulu untuk sayang manusia. Dan di antara kelebihan diam ialah sababun lil fawzi bil jannah, sebab masuk syurga. Ramai orang, tuan-tuan, masuk neraka kerana lidah dia. Sebab itu akhirat kelak bila mana Allah hisap makhluk, Allah tutup lidah. Nakhtimu ala afwahihim. Kami akan tutup mulut mereka. Yang lainnya dibenarkan untuk menjawab. Bukan lidah. Maka lidahlah yang paling banyak penyebab masuk neraka. Siapa kata Nabi SAW? Wa hal yakubbun nasu 'alan nar illa, kata Nabi SAW, bukankah yang menjadikan seorang tersembam dan neraka melainkan kesan dan hasil dari lidah mereka? Hasaidu alsinatihim. Hasaid, tuayan-tuayan daripada lidah mereka. Wa hal yakubun nasu finnar illa hasaidu alsinatihim. Bukankah yang menjadikan manusia tersembam dan neraka disebabkan hasil daripada lidah-lidah mereka? Dan akhirnya, bila kita sebut tentang apakah kelebihan diam, asbabut tawkir, sebab
orang muliakan kita. Tuan-tuan, kita kan nak suruh orang muliakan kita. Siapa pun nak orang hormat dia. Kalau kita nak orang hormat, daripada 10 benda, 9 perkara dalam diam. Tanyalah tok-tok guru, dia hormat anak murid macam mana? Anak murid yang banyak diam dan mendengar bicaranya. Ini dihormati. Tanyalah mak ayah, suka anak macam mana? Yang diam. Yang suka, yang menghormati, yang patuh. Tanyalah bos-bos, pekerja mana yang disuka? Pekerja yang diam, yang tak banyak songeh, tak menjawab pun. Dia, maka dia disayangi. Tanyalah suami-suami, isteri mana yang disuka? Isteri yang banyak diam, dengan maksud tidak membantah dan sebagainya. Dan tanya juga isteri, suami mana yang disuka? Suami yang diam. Bukan makna tak cakap. Maksudnya, dia tak bercakap benda sia-sia dan sebagainya. Maka ini yang disukai. Jadi secara umumnya tuan-tuan, kalau saya sebut 10, 9 kemuliaan datang dari diam. 9 kemuliaan datang daripada diam. Ini secara hukum asal. Dan bila kita menyebut bagaimana peringkat-peringkat diam, dia orang awam, jaga lidah. Itu orang awam. Orang biasa macam kita tuan-tuan, kalau dapat tarbiyah lidah, kurang bercakap tu cantik. Manakala diam orang-orang arif, ialah diam hatinya. Hatinya diam. Kita kadang kan mulutnya memang diam, hatinya masih sumpah serana. Maki hamun. Orang yang arif billah, hati juga diam. Sebagai lidahnya. Manakala orang-orang yang disebut pencinta Allah, dari tingkat orang awam, orang arif, orang cinta Allah, ialah dia tak akan biarkan sesuatu pun yang mengganggu hati dia, daripada otak dia, daripada akal dia, mengganggu. Maka ini bagaimana tingkat-tingkat seorang yang diam. Seorang pernah dikatakan, bercakaplah, dia kata saya tak ada lidah nak bercakap. Dengarlah, saya tak ada telinga nak dengar. Hanya mereka berkata demikian kerana mereka tidak suka bercakap. Tapi tuan-tuan sekalian, kita dah sebut kata-kata Abu Ali Daqqaq. Kalau benda tu benar, benda tu baik, lalu kita diam, kita jadi syaitan bisu. As-sakitu anil haqqi syaitan akhras. Orang yang diam daripada bercakap benda yang benar, itu syaitan bisu. Waktu saya kena cakap ini benar, saya tak nak jadi syaitan bisu. Ada seorang sahabat Rasulullah, namanya Abu Israel. Satu hari baginda sallallahu alaihi wasallam melihat Abu Israel ini, dia berdiri tengah panas. Berdiri tengah panas terik. Dia diam. Keadaan seperti dia sedang buat sesuatu. Lalu kata Nabi SAW, tu orang tu apa kena tu? Yang duduk berdiri, bercacang tengah panas tu sebab apa? Maka jawab sahabat tentang apa yang berlaku pada lelaki tadi, kata mereka, ya Rasulullah, itu Abu Israel nama dia. Dia bernazar, nazar dia untuk berdiri di tengah panas, wala yastazil, dan tak akan berteduh. Dan dia bernazar untuk diam, dan dia bernazar berpuasa. 3 benda nazar dia. Nazar pertama, berdiri tengah panas. Nazar yang kedua, dia nak diam, tak nak cakap 1 hari. Dan nazar yang ketiga, dia nak berpuasa. Apa kata baginda sallallahu alaihi wasallam? Muruhu falyajlis wal yastazil. Suruh dia duduk sekarang. Dan suruh dia mencari tempat teduh. Dan suruh dia bercakap. Dan sempurnakan puasa dia. Hadis ini menunjukkan kalau seorang itu bernazar untuk diam, tak boleh. Atau diam secara membabi buta. Ya, saya dah belajar bab diam ustaz ni, balik rumah tu diam. Bang, dah sarapan? Diam. Abang pagi ni nak pergi mana? Diam. Bang, anak-anak sekolah ni bagaimana? Diam. Abang nak air panas tak? Diam. Bini kata, bid'ah mana pula suami aku ni? Diam. Diam. Tak cakap pun. Diam. Sebab apa dia dah letak dalam diri, saya nak diam 1 hari. Diam ini merosakkan kita. Bukan diam itu yang Islam maksud. Bukan diam itu yang Islam maksudkan. Bercakap dengan isteri ni ibadat. Bercakap dengan anak-anak ni ibadat. Oleh sebab itu tuan-tuan sekalian, bila kita cenderung untuk diam pada perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang memuliakan kita, maka ini suatu benda yang salah. Sebab itu kata ulama, seorang bernazar untuk diam tak dibenarkan. Saya nazar untuk diam hari ni, tak boleh. Tapi kita berusaha untuk diam pada perkara yang tak ada faedah.
Contoh, waktu kita perlu, ni boleh gaduh dengan bini, pilih diam. Ni boleh gaduh dengan kawan kita ni, pilih diam. Ini kalau saya cakap ni perang besar ni, pilih diam. Maka itu lebih baik. Tapi bukanlah kita nak katakan saya nak diam satu hari. Okay, Ustaz dah ajar bab diam, Ustaz minggu ni saya nak diam. Diam je. Dia pergi bank dia diam, dia pergi kedai makan dia diam, semua diam. Tentang ini kebodohan. Bila orang tak tahu letak suatu tempat. Setiap benda, tuan-tuan sekalian, kita katakan ada tempat dia. Sebab itu kita perlu kepada keilmuan yang sebenar. Orang ilmu sebenar, dia bukan letak sesuatu ikut dang dia. Dia dapat satu benda, ni dia. Tak dia tahu. Masa ni letak macam ni, yang ni letak macam ni, yang ni letak macam ni. Akhirnya dia mendapat hasil yang sebenar. Salah seorang sufi berkata, kalau sekiranya lidah kita diam sekalipun, hati kita juga perlu didiamkan. Kerana hati juga bawa bahaya dia. Maksudnya, macam saya katakan kadang-kadang, kita diamlah daripada bercakap. Ada orang potong belah kiri. Terkejut, tak naklah maki-maki orang. Tapi hati maki ni. Hati sebab apa ni, gila, bla 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 bla. Maki ni merugikan kita. Jadi, tuan-tuan, kita nak latih semua perkara. Jadi, tidaklah kita bercakap sehingga nampak kebodohan kita. Dan tidaklah kita bercakap sehingga menampakkan juga kebodohan kita. Sebab itu kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, la yattaqillah abdun haqqa tuqatih hatta yakhzina min lisani. Tidak akan bertakwa seorang hamba dengan sebenar-benar takwa sehingga dia mampu menyimpang lidahnya. Lidah ni tuan-tuan benda yang kita kena simpan. Bukan benda yang kita kena show off. Ada waktu kita keluarkan. Ada waktu simpan. Ia umpama senjata. Ada waktu kita perlu hunuskan, sila hunuskan. Ada waktu perlu berada dalam sarung, sila kekal dalam sarung. Kerana ia bahaya. Ia cukup bahaya. Kerana itu hati-hati dalam kita bercakap dan timbang-timbang dalam apa yang bermanfaat dan lihat pada kesudahan dan akibat apakah percakapan kita menghasilkan kebaikan, maka teruskan bercakap. Atau diam kita menghasilkan keselamatan, maka pilih diam. Jadi diam dan bercakap mengikut keadaan, mengikut orang, mengikut kepada maslahat-maslahatnya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita ilmu pada keadaan, bertindak pada keadaan yang sebenar, dan semoga apa yang kita belajar bermanfaat. Demikian huraian kita tentang diam mengikut Al-Imam Abdul Qasim Al-Qushairi. Semoga apa yang kita belajar ini memberi faedah, kebaikan, dan kita sampaikan kepada sahabat-sahabat kita melalui perkongsian-perkongsian. Mudah-mudahan ia terus menjadi jariah kebaikan ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.